Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 6. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran dengan unit 5 iaitu Agama dan Kepercayaan di Malaysia. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 108 hingga 114. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 11.2.4 iaitu menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia. Yang kedua ialah K11.2.5 iaitu menyatakan keperluan memahami adab ketika berada di rumah ibadat. Yang ketiga adalah K11.2.6 iaitu menghubungkait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir K11.2.7 iaitu menilai kepentingan menghayati kepelbagaian agama bagi mewujudkan keharmonian. Okey, ini merupakan rumah ibadat bagi agama-agama yang telah kita pelajari. Rumah atau tempat ibadat ini juga berperanan untuk menggalakkan penganutnya berhimpun bagi mendengar penerangan tentang ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Yang pertama kita ada masjid, iaitu tempat ibadat bagi penganut agama Islam. Yang kedua kita ada gereja bagi penganut agama Kristian. Yang ketiga kita ada kuil bagi penganut agama Hindu. Yang keempat kita ada wat, iaitu tempat ibadat penganut agama Buddha. Yang kelima gurdwara, tempat ibadat bagi penganut agama Sikh. Dan yang terakhir kita ada miao ataupun kelenteng yang dipanggil dalam negara Indonesia untuk penganut agama Taoism. Okey, sekarang jom kita tengok etika ketika kita berada di rumah ibadat. Yang pertama, kita akan lihat kepada agama Islam, iaitu ketika kita berada di masjid, kita hendaklah memakai pakaian yang bersih, sopan dan menutup aurat. Yang kedua, kita kena menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid. Dan yang ketiga, kita kena menghormati jemaah yang sedang bersolat. Etika ketika kita berada di gereja pula, untuk agama Kristian, kita hendaklah mendengar ucapan pederi dengan senyap dan hormat. Yang kedua, kita hendaklah memberikan sumbangan dengan ikhlas, iaitu tidak mengharapkan apa-apa balasan. Dan yang terakhir, kita hendaklah tertib dan juga bersopan. Etika ketika kita berada di kuil pula adalah yang pertama, kita kena menanggalkan kasut sebelum masuk ke pekarangan kuil. Yang kedua, kita juga kena membasuh kaki sebelum kita masuk ke kuil. Dan yang terakhir, kita kena memberikan tumpuan semasa sami menjalankan upacara keagamaan untuk agama Hindu. Untuk agama Buddha, iaitu di rumah ibadat wat, kita hendaklah memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, kita perlu menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam wat. Dan yang ketiga, kita kena memberikan tumpuan ketika kita beribadat. Apabila kita berada di gurdwara, etika yang kita kena ikut adalah yang pertama, menanggalkan kasut sebelum masuk ke gurdwara. Yang kedua, kita kena berpakaian sopan dan menutup kepala semasa berada di gurdwara. Sebagai contoh gambar ni, perempuan ni memakai sarung kepala ataupun selendang. Dan yang ketiga, kita kena melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan sebelum keluar gurdwara. Untuk agama yang terakhir, iaitu agama Tao, di rumah ibadat miao ataupun kelenteng, kita hendaklah memakai pakaian yang sopan. Dan juga kita perlu melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut aturan yang ditetapkan oleh agama Taoism. Jadi sekarang kita akan sambung dengan keperluan memahami adab ketika kita berada di rumah ibadat. Yang pertama adalah kita dapat berinteraksi dengan sopan ketika berada di rumah ibadat. Yang kedua, kita dapat menghormati tempat ibadat dan mencerminkan tingkah laku yang terpuji. Yang ketiga ialah dapat mengeratkan hubungan persahabatan antara penganut pelbagai agama. Dan yang terakhir, menunjukkan kita menghormati hak kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam perlembagaan.
Kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan serta kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan keharmonian telah cikgu terangkan di video-video yang lepas. Jadi murid-murid boleh rujuk video yang lepas bagi mendapatkan info kepentingan-kepentingan tersebut. Sekian sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua murid. Bye. Assalamualaikum.